Okey, jadi kita akan masuk dalam topik yang kelima, iaitu topik query. Okey, kalau kita tengok dekat sini, summary chapter. Okey, kita akan lihat kita punya topik adalah query. Okey, sebelum tu saya akan share screen dulu supaya awak boleh nampak. Okey, saya akan share the whole screen. Okey, so semakin meriah. Okey, reason dia adalah bab 5 ni, okey, kalau saya fokus kepada ni, kita punya, okey, yang ni adalah summary chapter yang saya bagi di awal semester dulu. Okey, kita dah tengok bab 4 dan kita dah tengok bab 6. Okey, so kita kembali ke bab 5. Okey, bab 5 ni adalah introduction to queries ataupun pertanyaan. Okey, jadi pertanyaan ni saya kena sentuh, walaupun dia teknikal, saya kena masukkan juga dalam kita punya pembelajaran sebab ianya ada keluar dalam exam. Okey, kita ada lagi dua topik iaitu bab yang ke-7 dan 8. Okey, bab yang ke-7 berkaitan dengan form atau borang dan bab yang ke-8 adalah berkaitan dengan report atau laporan. So yang tu saya tak akan sentuh lah sebab dalam exam dia tak keluar. Okey, dia tak akan keluar. Dia keluar sampai bab 6 sahaja. Okey, jadi bab 6 kita dah tengok minggu lepas dan ini adalah bab yang ke-5. Okey, sebenarnya bab 5 ni kalau atas kertas ataupun kalau saya bagi contoh, awak boleh buat sebenarnya. Sangat mudah. Okey, cuma masalah dia adalah bila kita tukarkan dia ke dalam bentuk tulisan. Okey, itu yang akan menjadi masalah. Okey. Okey, kita bagi masuk dulu yang lain-lain. Okey, biasalah waktu-waktu macam ini. Okey, so saya terus ke satu contoh. Okey. Yang ni sebenarnya awak boleh baca. Okey, yang ni saya dah ringkaskan. Okey. Dia punya pengenalan untuk apa. Okey, tujuan query ni atau pertanyaan ni adalah untuk kita tapis data. Okey, kita nak tapis data. Okay. Selain daripada tapis, kita boleh buat benda-benda berikut. Kita boleh view, kita boleh tambah data, kita boleh delete data, kita boleh change data. Semua boleh. Okay. Tetapi yang paling popular adalah untuk kita view lah, untuk kita lihat. Sebab apa? Bila kita view ni, kita boleh view the whole data ataupun kita boleh view data yang kita nak saja. Kan? Contoh macam kedatangan kan. Okay. Saya ada senarai pelajar dalam kelas database. Ramai, ada 26 orang. Okay. Tapi saya tak nak semua tu. Saya nak cari yang tak datang je. Jadi saya boleh gunakan queries ni untuk saya tapis data tu. So dia akan keluar senarai pelajar yang tak datang. Okay. Yang datang saya saya akan abaikan. Okay. Okay, saya lepas tu selain daripada cari data tadi, okay, dia boleh juga digunakan untuk calculate, okay, untuk kira dan juga untuk management, okay, untuk pengurusan. Okay, tapi yang tu awak jangan risaulah. Okay, kita dekat sini lebih fokus kepada macam mana nak cari data ataupun nak tapis data. Right. Okay, so dekat sini awak boleh baca sebenarnya benda-benda ni. Okay, dia ada dalam nota. Okay, kita boleh view data. Okay, kita boleh combine data dan sebagainya. Okay, kita boleh view record. Record ni data lah. Okay. Dan okay, ini kita akan berkenalan dengan benda ni sekejap lagi. Okay, ni apa benda ni? Okay, so kita akan tengok sekejap lagi ya benda apa ni. Okay, tapi sebelum saya pergi ke gambar ni. Okay, gambar ni penting sebab apa? Gambar ni keluar exam. Okay, gambar ni keluar exam. Sebab tu awak kena bagi perhatian dekat sini. Okay. Okay, saya mulakan dulu sebab saya bagi tahu tadi benda ni atas kertas senang. Okay. Sebenarnya awak mudahlah bagi awak. Okay, saya bagi satu contoh. Okay, dekat sini saya ada satu table. Okay, satu table. Table ni table apa? Table nama dia table customer. Okay, table customer. Yang mana dalam ni ada berapa field? Ada berapa kolom? Kita ada 7 kolom. Kita ada customer ID. Kita ada customer name.
Okay, kita ada contact name. Okay. Kita ada address, city, postal code dan country. Okay. So, berapa orang ni? Kalau saya scroll ke bawah, ramai. Kan? Saya ada senarai ramai customer. Okay. Berapa orang ni? Sampai ke bawah sekali, 91. Okay, so saya ada 91 rekod. 91 customer. Okay. Nanya kat atas ni dia ada tulis dah. Ni dia ada tulis dah. Number of record 91. Tapi saya saja nak tunjuk So inilah data dia. Dalam table customer, okay, ni data-data dia. Banyak tak? Sangat banyak kan? Okay, katakanlah. Saya daripada table ni, saya nak minta awak cari. Okay, saya nak minta awak cari customer daripada Germany. Macam mana awak buat? Awak tengoklah kan? Ni orang kata secara mudah je kan. Awak tengoklah dekat senarai customer ni, tengok siapa daripada Germany. Okey, kita ada yang pertama, kedua. Kita tapis lah kan. Kita carilah siapa lagi Germany. Okey, ada lagi Germany. Cari lagi Germany. Alhamdulillah. Excuse me. Okey, so kita cari lagi Germany, okey. Germany jumpa. Okey, senang kan? Ataupun saya kata saya nak cari customer daripada UK. Okey, cari pula UK. Okey, cari kat UK. Okey, UK dan seterusnya. Ataupun saya nak cari customer yang duduk dekat Madrid. Okey, cari Madrid. Ada Madrid ada. Ataupun saya nak cari customer yang dia punya nama start dengan huruf C. Okey, saya carilah nama start dengan huruf C, start daripada sini. Okey, ni dia 1 2 3 sampailah. Ni ada berapa orang ni? Start daripada C. 1 2 3 4 5. Ada 5 orang start daripada C. Saya nak cari customer yang nama dia Horn. Okey, ni dia, around the horn. Ni nama dia. So kita boleh cari, mudah je. Kan, atas kertas, saya bagi awak satu table, saya minta apa-apa rekod, awak boleh cari dengan mudah. Okey, provider awak tahulah benda apa kan. Okey, kalau macam Germany tadi, awak mestilah tahu cari dekat country lah kan. Takkan cari dekat nama ni Germany. Kan? Okey, jadi atas kertas sangat mudah. Okey, saya nak cari customer daripada Kanada dan Perancis. Okay, carilah Kanada, okey ada. Perancis pun ada. So, saya akan senaraikan daripada Perancis dan Kanada sampailah bawah. Okey, mudah kan? Okey, sangat mudah. Okey, tetapi apa yang akan kita belajar? Okey, benda ni orang kata secara logik ataupun secara orang kata main tengok-tengok je kan. Tengok jadual lah, ni dia. Tapi dalam exam kita tak boleh kata macam tu. Kan? Kita tak boleh kata yang tu ni orang kata ni Germany lagi. Awak tak boleh kata macam itu. Kalau dalam exam awak kena tuliskan dia punya arahan. Okey. Untuk query ni ataupun pertanyaan ni, okey. Queries. Ni. Dia tulis di sini. Mana dia? Okey, ni query. Query ni dia boleh ada dua. Dia ada dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk jawapan. Okey, jawapan dia contohnya yang ni lah. Okey. Ni dia. Germany. Maknanya saya tapis data tu dan saya keluarkan data tu. Yang kedua, query ni adalah dalam bentuk arahan. Okey. Maknanya saya beritahu tadi kan, saya nak customer daripada Germany. So macam mana saya nak bagi tahu komputer, saya nak customer daripada Germany. Macam mana ayat tu saya nak bagi tahu komputer supaya dia boleh pilihkan untuk kita. Okey, query ni yang pilih bukan kita komputer yang buat. Kita bagi arahan saja. Right? So senang. Sebab awak tak perlu pergi ke 91 rekod ni. Kan? Banyak ni kan. Jenuh nak cari satu-satu. Okay, jadi kita suruh komputer. Okay, ini kalau 91 rekod. Kalau kita tengok sini, ni order detail ni. Kan? Order detail ni ada 518 rekod. Okay? Order detail. Ni dia. Dia punya ni 518. Awak nak kena cari satu-satu ni sampailah ke bawah ni. Letihlah kita kan nak cari kan. Okay, sebab tu kita tak perlu cari. Kita minta komputer yang cari. Tetapi kita kena bagi arahan lah kat komputer. Kita kena bagi tahu apa yang kita nak. So, itu konsep query. Okay. Right. So, barulah saya bawa awak ke contoh ni. Ni gambar ni tadi. Ni gambar apa?
Okay, ini sebenarnya kalau awak dah belajar tentang relational scheme, skema hubungan dalam bab 6 dan juga ERD dalam bab 3, maka ini sangat mudah. Okey. Saya bawa satu contoh. Contoh ya, contoh. Okey, inilah tadi. Ini. Okey, ini kita punya rekod customer tadi ya. Alright. So, daripada rekod sini, ni saya bawa ke sini sikit. Okey, saya tak interested dengan data. Okey, untuk query, saya tak interested dengan dia punya senarai sampai 91 ni. Okey, yang saya interested adalah bagaimana saya nak bagi arahan. Yang data-data ni komputer yang akan cari. So kita tak payah tak perlu nak risau. Okey, so tadi saya bawakan Excel tadi sebab apa saya nak tunjukkan macam mana ya. Okey, macam mana saya nak lukis ERD. Okey, so dekat sini saya nampak ada table kan. Kita punya jadual kan. Ini jadual saya. Jadual apa ni? Customer. Saya ada berapa dia punya kolom, ada berapa field. Kita ada 7 kan. Customer ID, customer name, contact, address, city, postal code dan country. Okay, so sekarang ni macam mana saya nak tukarkan jadual ni menjadi ERD? Sangat mudah. Okay, cara dia adalah saya buatlah ERD saya. Okay, dalam kes ni saya buatlah. Inilah dia kotak ni kan. Kotak dia. Okay, saya buat kotak macam ni. Okay, saya bagi nama dia. Okay, saya bagi nama kotak ni. Ada orang nak masuk. Okay, Amirah nak masuk. Okay, kembali kepada sini. Okay, ini kotak ni tadi. Okay, kotak ni saya bagi nama dia. Nama entiti saya. Apakah nama dia? Nama yang saya nak bagi adalah customer lah kan. Sebab ni saya ada table customer. Customer. Okay. Besarkan sikit. Okay, selepas tu, di keliling dia adalah kita punya attribute. Betul? Yang bulat-bulat tu. Jadi saya buatlah attribute. Ada berapa attribute? Dia ada 7 semuanya kan. Sebab apa? Sebab saya ada 7 attribute. Okay, so saya tukarkan color dululah supaya boleh nampak ya. Okay, yang pertama saya ada attribute bernama customer ID. Customer ID. Okay. Okay. Lepas tu saya ada yang kedua. Yang kedua nama dia okay, ikut atas ni. Customer name. Okay, lihat lah saya ikut. Kalau dia rapat, saya buatlah rapat. Kan? Okay, customer name. Yang ketiga saya ada contact name. Contact name. Okay, kemudian saya ada seterusnya ada address. Lepas tu seterusnya saya ada city. Okay, seterusnya saya ada postal code. Dan last kali saya ada country. Okay. So, benda-benda ni saya akan letak di sekeliling entity lah kan. Ni lah kita punya ERD kita. Okay, ni dalam bentuk ERD. Okay. Dan dia mesti bergaris. Okay, saya lihat ramai yang dalam midterm, yang dalam quiz, awak buat salah dia punya gambar. Untuk entity mesti segi 4. Segi 4 macam gini. Ada yang buat bentuk macam gini. Mana Ada yang buat bentuk awan pun ada. Kan? Ada yang buat bentuk macam gini. Ada. Tak boleh. Entity mestilah segi 4. Iaitu kotak ni. Dan attribute mestilah bujur.
Okay, dia tak boleh bentuk lain daripada bujur ni. Okay, sebab ada yang buat bentuk petak. Okay, untuk attribute yang merah ni. Okay, yang merah ni tak boleh bentuk petak, dia mesti bentuk bujur. Mesti, sebab itu syarat dia. Okay. Okay, lepas tu dia mesti bersambung. Okay, ada pula yang bersambung dia buat macam gini. Dia buat macam gini je. Okay. Macam gini je. Okay. Lepas tu yang kedua dia buat macam gini. Macam gini. Okay, tak boleh. Dia mesti bersambung. Okay, dia mesti bersambung dengan kita punya attribute. Dia mesti bersambung. Dia tak boleh terpisah. Okay, dia mesti bersambung dengan kita punya attribute. Okay, so sambungkan semua sekali ni. Okay. Jadi benda ni awak kena ikut lah. Kena ikut sebab ini memang rules dia. Sebab apa? Kalau dalam final exam awak tak ikut, rugi. Markah awak kurang. Awak tak akan dapat markah penuh. Okay. Silap-silap markah tak dapat terus. Kalau untuk soalan yang macam markah dia sikit, 4 ke 5 markah ke, memang akan inilah rugilah. Kan? Sebab benda ni adalah syarat awak kena ikut. Okay, jadi saya dah ada atas ni adalah dia punya table. Okay. Dan ini adalah dia punya orang kata ERD. Okay. Table customer dan dia ada 7 field ataupun 7 kolom. Yang mana kolom-kolom tu adalah kita punya yang bujur ni, attribute. Okay. Satu lagi, yang mana yang unik antara semua ni? Kita tengok, tengok sekali lagi. Yang unik apa? Okay. Mungkin ada nama yang sama. Mungkin ada yang alamat sama. Okay. Jadi yang unik adalah customer ID. Iaitu dia berbeza kan. Okay. So, untuk customer ID, saya akan letakkan dia simbol. Ataupun saya akan gariskan dia. Okay. Saya akan gariskan dia. Menandakan dianya adalah unique ataupun primary key. Okay, sampai sini boleh ya? Okay, kalau ada pertanyaan, gunakan ruangan chat di sini. Kalau tak nak open microphone, boleh gunakan ruangan chat untuk tanya. Okay. So far ada masalah tak setakat ini? Tak faham sikit. Okay, apa yang tak faham tu? Aravin, apa yang awak tak faham? Apa yang awak tak faham? Kena tengok dulu chat apa yang ada. Entity, okey. Apa yang tentang entity awak tak faham? Entity ni adalah nama jadual. Okey. Okey, nama jadual. Saya bawa contoh sekali lagi. Sekejap. Ni lain. Okey, nama jadual. Contoh macam ni. Okey, ni adalah jadual bernama customer. Okey. Dekat sini saya ada nampak ni table name. Saya ada banyak jadual. Saya ada banyak table. Okey, katakan saya ambil table employee. Contoh. Okey, bila saya klik employee, ini adalah table employee saya. Okey, ni table employee. Ada 10 rekod. Ada 10 orang employee, pekerja. So, ini dia punya detail dia. Okay, kemudian saya ada table produk. Okay, bila saya klik table produk, saya tahu ada produk nama. Nama produk, ada harga dia. Dan saya ada 77 rekod tentang produk. So, entity tu adalah nama table. Okay, kita ada table order. Okay, so order. Ni dia order. Okay, jangan risaulah ni benda apa. Tapi saya nak beritahu awak, inilah table dia. Dan attribute ni adalah yang berada di atas ni. Okay, boleh? Table supplier contohnya, penghantar ataupun pengedar. Okay, pembekal. So, ini table dia. Okay, so ada nama-nama dia. Okay, so dah faham dah apakah itu entity? Okay, untuk
kenapa bentuk entiti ni macam ni, kenapa bentuk segi empat, awak kena tengok dekat bab 3. Okey, bab ERD. Okey. Alright. Okey, kalau ada soalan lagi nanti boleh tanya terus saya tak boleh nak tunggulah setiap orang. Okey. Kalau tak faham boleh tanya dekat ruangan chat. Okey, saya nak bawa ke sini pula. Bukan. Ni dia. Okey, ni benda apa? Okey. Sebenarnya ini kotak ni ini adalah kotak entity, kotak table. Okey, table. Yang mana kotak ni kalau saya nampak macam ini. Okey, ni ada customer order dengan produk. Maksudnya saya ada 3 table. Table customer, table order dan table product. Dan lihat, customer berhubung dengan order dan produk berhubung pun dengan order. Jadi order ni berada di tengah-tengah. Okey, kalau saya dapatkan lukiskan dia punya entity ni ataupun gambar ERD dia akan jadi macam ni. Okey, saya bawa ke bawah dulu. Okey, ni adalah customer. Kemudian kita ada order dan kita ada produk. Okey. Okey, ini produk. Dan ini adalah orders. Ini adalah customers. Okey, yang mana customer ni? Okey, customer ID, first name, last name, date created ni adalah dia punya attribute lah. Iaitu dia punya ni, yang keliling dia ni. Iaitu yang ni. Okay, dia punya merah-merah ni. Okay, dia akan berada di keliling customer. Order pun ada. Okay, order pun ada dia punya attribute dia. Okay, dan produk pun ada dia punya attribute. Okay, perhatikan. Dekat customer ni ada satu attribute yang gambar kunci. Okay, gambar kunci ni menandakan ianya adalah unik. Iaitu kalau dalam kes yang atas ni dia yang bergaris. Okay, dia adalah primary key ataupun kekunci utama. Okay, order pun dia ada garis. Kemudian produk pun dia ada garis. Iaitu dia ada gambar kunci. Okay. So sekarang ni kalau saya lukis dalam bentuk gambar. Okay. Okay, saya ambil contoh yang ni. Mungkin besar sangat. Saya kena kecilkan sikit boleh Okay, customer, order, product. Okay, yang mana kita tengok dia ada hubungan antara customer dengan order, order dengan produk dia ada hubungan. Okay, so saya akan tambahlah dia punya hubungan iaitu yang bentuk diamond ni. Mana bentuk diamond? Ni. Okay. Dan ini tukar color. Tukar color frame. Okay, customer, order dan order product. Okay, dan dia ada garis. Okay, maknanya dia berhubung kan? Okay, dia ada berhubung. Okay, customer, order, lepas tu order dengan produk. Okay, ni gambar yang atas. Okay. Lepas tu, apa yang saya nak kena isi dalam ni? Hubungan. Saya boleh isi apa-apa saja asalkan logik. Sama macam ERD. Okay, customer, saya buat make order. Okay, customer dia buat ataupun dia buat tempahan. Customer make order. Okay, nampak tak? Kalau tak nampak, saya tukar color ni jadi color hitam lah. Boleh nampak. Okay, make. Okay. Okay, order dengan produk, apakah saya keyword yang saya boleh hubungkan order dengan produk? Saya mungkin boleh buat order contains ataupun order mengandungi produk atau order mempunyai produk atau order berkenaan dengan produk boleh. Okay. Don't worry, awak boleh guna apa-apa saja ayat ataupun perkataan asalkan dia logik. Okay. Dia logik sebab dalam gambar ni dia tak ada tulis pun. Make dengan contain ni dia tak ada tulis. So atas sendiri tapi make sure dia logik. Okay, so saya dah ada gambar ni.
customer order dengan produk 1, 2, 3. Dia ada hubungan 1 dengan 2. Okey, lepas tu awak boleh nampak ada 1 dengan infinity kan. Ni simbol apa ni? Ni simbol infinity, iaitu dalam database kalau awak jumpa simbol infinity ni maksudnya banyak. Okey, so kita dulu ada belajar kan? Kita ada belajar dulu one to many, ingat lagi? Okey, so yang satu ni customer ke order ni dia akan menjadi one. Okey, dia akan menjadi one. So saya letak dekat sini. One. Nampak tak? Tak nampak saya besarkan. Bold. Okey, one. Lepas tu dia sambung ke order. Order ni dia akan jadi, sini akan jadi, jangan letak infinity pula, letak M, maksudnya many. Okey, selepas tu dekat sini, dekat order, belah sini pun ada, iaitu dia menjadi M. Okey, disebabkan simbol infinity ni. Ni bukan kat sini. Ini berada di sini. Di sini. Okey, so sini pun sama, infinity, jadi dia many kat sini dan hujung sekali dekat produk 1. So dekat sini saya akan dapat 1. Okey. Yang ini dia ni saya terbalikkan. Kalau dulu daripada ayat, daripada soalan saya buat ERD kan. Sekarang ni daripada gambar. Ni lagi mudah sebenarnya. Daripada gambar ni awak dah direct dalam ni. Awak cuma tukarkan saja. Okey, lepas tu. Lepas tu saya tengok dekat customer ni dia ada berapa detail. Okey. Customer dia ada 4 benda. Customer ID, first name, last name, date created. Order pun ada 4. Product pun ada 4. So kita buat 4-4 tu. Okey, kita buat. Okey, mungkin saya kena kecilkan dulu yang atas ni. Supaya saya ada ruang untuk saya buat di bawah. Okey. Okey, so saya ada sini country. Okey, saya tukarlah. Dia akan jadi customer ID. Okey, customer ID. Okey, apakah yang kedua? Yang kedua saya ada first name. Okey, first name. Okey, yang ketiga saya ada last name. Okey, dan yang keempat saya ada date created. Okey, saya ikut je. Saya ikut je benda apa yang ada dalam ni. Okey, lihat yang customer ID ada tanda kunci. Maksudnya dia bergaris. Okey, dia adalah unik. Okey, so saya sambungkan dengan garisan. Okey, saya sambungkan dia dengan garisan. Okey, sambungkan ke dia punya entity ni. Okey. Ni atas kertas senang je. Tapi sebab guna komputer, saya kena ni lah sikit. Lambat sikit lah. Okey. Ini untuk customer. Okey. So, dia berhubung dengan 4 attribute. Customer ID, first name, last name dan date created. Customer ID bergaris. Sebab apa? Sebab dia adalah kunci, kekunci. Okey. Untuk order pula. Order pun sama. Dia ada 4. Okey. Dia ada 4 juga. Okey. Iaitu, dia ada dekat sini order ID. Lepas tu dia ada customer ID, betul? Dia ada customer ID. Okey, lepas tu tak muat saya letak atas. Saya ada product ID. Besar sikit ya. Baru nampak. Okey, baru saya beri atas sikit. Yes. Okey, so product ID dan last kali date created juga. Okey, date created. Okey, so sambungkan saja.
Okey, sambungkan saja order ni dengan dia punya attribute sambungkan saja. Okey, pada yang baru masuk, sesi ni saya ada buat video. Okey, so kalau awak tak faham tak apa, nanti bila saya dah upload di YouTube, awak boleh tengok video ni balik ya. Okey, so last kali untuk produk. Okey, untuk produk kita ada dia punya detail jugalah, iaitu product ID. Okey, kita ada product ID. Lepas tu kita ada apa lagi? Product name. Okey. Lepas tu kita ada price. Okey. Dan last kali kita ada date created juga. Okey. Pun sama. Yang ni pun saya kena sambungkan dia dengan dia punya entity. Okey. Sambungkan. Okey. Okey, untuk product ID, yang mana ada kunci? Ini dia. Iaitu product ID. Dia mestilah bergaris. Okey, untuk order. Order ID yang ada kunci. So, awak cari order ID yang ini dan awak gariskan dia. Okey, gariskan dia macam ni. Mana dia? Tak bergaris ya? Ni dia. Okey, product ID. Okey, lihat. Sekarang. Bila saya tengok dekat saya punya ni. Okey, saya dekat sini saya jumpa lagi. Ini customer ID. Okey, ada dua ni customer ID. Okey, customer ID ni. Kalau awak tengok anak panah ni. Okey, yang 1M ni. Okey, lihat. Satu ni daripada customer ID. Okey. Satu ni daripada customer ID. Dia masuk ke customer ID. Maknanya customer ID dalam customer. Dia bertembung dengan customer ID dekat order. Okay. Sama juga dekat sini, product. Product ID daripada product, dia berjumpa dengan product ID di dalam table order. So, dekat sini, dia menandakan yang customer ID dengan product ID ni, sebenarnya dia ambil daripada jiran dia, daripada tempat asal. Okay, customer ID, dia ambil daripada customer, dan product ID, dia ambil daripada product. So, bila dia ambil daripada tempat lain, dia adalah foreign. Okay, foreign key. Sebab apa? Dekat dalam product ID ni primary key. Tetapi bila dia masuk dalam table order, dia akan menjadi key juga. Tetapi tak boleh jadi primary. Sebab apa? Order ID ni dah primary. So, dia akan jadi foreign, iaitu kekunci asing. Sebab apa? Dia baru masuk di situ. Sama juga macam customer ID. Dalam table customer, dia adalah primary. Tetapi bila masuk dalam table order, dia menjadi kekunci asing atau foreign key. So, kalau kekunci asing, apakah simbol dia? Okay, order ID bergaris. Okay, kalau kekunci asing, dia diwakili oleh garis putus-putus. Okay, garis putus-putus. Macam mana nak buat ni? Saya kena buat macam ini. Okay, untuk menggambarkan saja ya. Okay, untuk menggambarkan saja. Okay, product ID, garis dia putus-putus. Macam ni. Okay, product ID. Dan sama juga macam customer ID. So, garis dia pun berputus-putus macam ni. Okay, so bila macam ni, saya tahulah. Okay, product ID ni maknanya datang daripada table product. Customer ID yang ni datang daripada table customer. Okay, so ini dia. Daripada gambar ni, okay, yang bawah jangan tengok dulu. Okay, yang bawah kita tak tengok hari ni. Okay, kita akan tengok yang bawah ni minggu depan. Okay, yang minggu depan. Okay, so yang sekarang ni yang saya nak awak faham adalah macam mana tengok benda ni. Macam mana nak tukarkan benda ni menjadi ERD. Okay. Dan daripada ERD, contohnya macam ERD ni, macam mana nak tukarkan dia menjadi table. Okay. Table seperti yang ada di sini. Ni supplier kan. Kita tengok balik table customer tadi.
Ni table ni. Okay, so dia ada kaitan. Table ERD dan juga yang ini. Okay, dia ada kaitan. Okay, yang ni hold dulu. Yang ni minggu depan. Jangan risau lagi. Okay. Alright, so sekarang ni, okay, apa yang saya nak awak faham untuk permulaan adalah macam mana daripada table yang ni, okay, yang saya ada, mana dia? Okay, daripada table ni, contoh customer ID ni, macam mana saya boleh tukarkan dia menjadi gambar ni. Ni, gambar ni. Macam mana? Okay. So, tadi, saya dah buat daripada table ni, dia menjadi ni. Okay. Ni table customer. Okay. Daripada table menjadi gambar ERD. So, daripada ERD, macam mana nak tukarkan dia menjadi gambar ni? Okay. So, awak boleh lukis atas kertas. Okay, lukis macam biasa boleh. Awak lukis je macam ni. Kotak. Okay, dalam kotak ni, sebenarnya kotak merah ni tak ada pun tak apa. Yang penting adalah kotak ni. Kotak yang dalam ni. Okay. Customer. Dan di dalam customer ni ada kotak, iaitu dia punya attribute dia. Okay, bintang ni kalau tak ada pun tak apa. Okay, bintang kalau tak ada, it's okay. Okay. Boleh abaikan, boleh buat, tak ada masalah. Kalau awak tak letak bintang pun dalam awak punya quiz ke atau exam ke, saya tetap terima, tak ada masalah. Okay. Kalau awak nak lukis atas kertas, macam saya beritahu tadi, boleh, tak ada masalah. Atau kalau awak nak, saya nak tunjuk awak dengan menggunakan software. Okay, ini dia. Software ni nama dia Microsoft Access. Okay. Kalau saya type Microsoft Access, okay, dia akan keluar. Okay. Saya tutup dulu. Okay, bila saya type dekat sini Access. Okay. Access. A-C-C-E. Ni dia. Microsoft Access 2010. Okay. So, bila saya buka, okay, Access ni, tak semua komputer ada. Kalau ada, adalah. Tapi kalau tak ada, it's okay. Okay. Quiz awak tak perlu nak guna software Access ni. Tak perlu. Cuma dekat sini saya nak tunjuk macam mana dengan Access ni kita boleh lukis gambar tadi. Okay, yang gambar yang ni. Gambar ni. Okay. Saya mulakan dengan file yang baru. Okay, saya create saja. Di sini dia tulis nama file saya database 1. Okay, tak apa, abaikan. Saya create saja database baru. Okay. So, dia punya interface, Access ni adalah dia macam Excel. Okay, dia ada kotak-kotak macam ini. Okay, so dekat sini, saya nak copy ataupun saya nak buat yang ini. Okay. Table kita tadi ni. Ni kan? Ni dia. Okay, eloklah. Table ni ada, saya ikut saja. Okay, saya ikut saja apa yang ada dekat sini. Okay. Okay, apakah kolom pertama? Dekat sini. Okay, saya ada. Saya cuma type saja. Customer ID. Okay. Lepas tu, yang kedua, saya ada apa? Saya ada customer name. Okay, kalau tak nampak, kejap lagi kita akan besarkan. Okay, kemudian saya ada contact name. Okay. Okay, ini dia. Saya besarkan supaya boleh nampak ya. Okay, customer ID, customer name, contact name. Lepas tu saya ada address. Kemudian saya ada city. Kemudian saya ada postal code. Dan saya ada, last kali adalah country. Okay. Okay, yang last ni tak apa.
Yang klik last kali bila dah habis, biarkan, abaikan saja yang ni. So, saya ada berapa ni? Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 Okay, so dekat sini, saya kena bagi dia nama table lah. Table apa nama dia ni? Okay, dekat sini dia tulis table 1. Okay, so saya boleh dekat sini table 1 ni merujuk kepada yang ni lah. Okay, saya boleh bagi dia nama. Ataupun kalau saya double klik, tak apalah, bagi nama lah. Okay, rename. Rename, saya akan bagi dia dengan nama customer. Okay, sebab apa? Sebab table saya ni nama dia customer. Kan? Oh, sebab table ni tengah open. Saya kena tutup dulu. Okay, bila saya tutup baru dia tanya, nak save tak? Okay, yes. Apakah nama dia? Saya type sebagai customer. Okay. Kenapa customer? Sebab dekat sini saya dah letak customer sebagai entity, iaitu ini dia. Okay, jadi saya savekan dia sebagai customer. Alright, so dekat sini awak akan ada satu table bernama customer. Bila saya double klik, okay, dia akan muncul customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code dan country. Okay, so macam mana saya nak tukarkan dia ke dalam bentuk ni? Okay, ini senang saja. Okay, saya akan create. Okay, dekat sini create dan dekat sini ada query design. Okay, bila saya tekan query design, okay, show table, saya akan ambil table customer lah sebab kita ada satu je table di sini. Saya klik kepada add. Okay, dah siap. Okay, lepas tu saya close. So, inilah dia. Okay, inilah dia table saya. Okay, lihat. Customer ID. Okay, tak nampak tak boleh nak besarkan lagi . Okay, customer ID dia ada tanda kekunci. Maksudnya dia adalah primary key. Okay, dan yang lain-lain ni akan ikut. So, ini dia. Inilah dia macam mana daripada table ni. Okay, saya tukarkan kepada gambar ni. Seperti yang ada dalam ni. Okay. Sama jugalah. Kalau dia bagi gambar macam ni, contoh produk, awak boleh tukarkan gambar ni menjadi table. Iaitu, dia akan menjadi seperti table produk. Okay, dia ada 4 kolom. Product ID, product name, price dengan date created. Dan sama juga daripada sini pun awak boleh tukarkan dia menjadi ERD seperti ini. Okey. Okey, yang ni sebab dia ada 3 table, kan? Dia ada 3 table dan dia ada hubungan. Sebab tu ERD saya macam ni. Okey, dia ada 3 entity. Setiap entity ada 4 attribute dan ada hubungan. Tapi kalau yang saya baru buat tadi, macam ni, kenapa ada satu je? Sebab dekat saya punya ni ada satu je. Dia tak ada table lain lah. Kan? Dia tak ada table lain. So, inilah dia. Okey, boleh setakat ni. Okey, hari ni, ini saja yang awak perlu tahu. Okey. Jangan risau. Awak tak perlu nak install ni, access ni tak perlu. Okey, yang penting atas kertas, sebab exam awak nanti pun dalam kertas, bukannya dalam komputer. Awak boleh lukis benda ni saja. Okey, gambar ni penting. Gambar ni awak kena lukis. Senang saja, buat kotak, nama table dia atau nama entity dan bawah ni diikuti dengan dia punya attribute. Dan jangan lupa letaklah gambar kunci dekat sebelah yang unik tu, primary key. Atau kalau tak reti lukis gambar kunci, awak just gariskan saja. Tak ada masalah. Okey. Boleh Tengok ada soalan tak? Semua okey Nampak semua okey ni. Okey lah tu. Okey, saya buat satu contoh lagi sebelum kita habis. Okey, saya tahu ramai dah lapar kan. Okey, jadi sebelum habis saya bawa satu contoh lagi. Okey, ini adalah table kita yang seterusnya. Okey, saya nak ambil table employee. Okey, employee. Okey, so ini yang saya ada dalam table employee. Okey, employee. So ini dia punya rekod dia. Okey, employee ID, last name, birth date, foto dengan notes. Okey, so macam mana saya nak buat? Okay, kalau lukiskan ERD sama saja macam ni, awak cuma tukar ini menjadi employee dan keliling dia adalah mengikut ni employee ID semua ikut. So dekat sini ada 6 lah. Ada 6 attribute, bukan lagi 7. Customer ni ada 7. So buang satu. Okey. Yang penting adalah macam mana saya nak tukar ke sini. Okey, so ikut sajalah. Okey, so dekat sini
saya akan buat satu lagi table baru. Okay, create satu lagi table. Okay, so dia akan keluar table 1 dekat sini. Okay, so dekat sini saya akan tukarkanlah ID ni, bukan dia jadi employee ID kan. Okay, so saya akan double click. Saya akan type employee ID. Okay. Kenapa macam ni? Oh. Employee ID. Okay, betul lah. Okay, kemudian seterusnya last name. Sebab apa? Sebab saya ada last name. Kemudian saya ada first name. Kemudian saya ada birth date. Kemudian saya ada foto. Dan last kali saya ada notes. Okay, so yang ni abaikan. Okay, lepas tu saya kena save dululah. Okay, bila nak save senang saja. Saya just close saja. Close table 1. Dia akan minta kita save. Okay, apakah nama dia tadi? Nama table ni adalah employee. Okay, so saya ikutlah. Okay, saya ikut nama table ni employee. Employee. Okay, so saya save. So dekat sini awak dah nampak saya ada dua table. Table customer dan table employee. So dekat design tadi. Okay, dekat query design yang ni. Kan? Sekarang saya dah ada dua table. Saya bolehlah pilih dua-dua. Ambil table customer dan ambil table employee. So saya ada dua table. Lepas tu close. So awak boleh nampak dekat sini sekarang ada dua table. Okay, ada dua table. Adakah table customer dengan employee ni berhubung? Kalau tengok sini dia tak ada kaitan pun. Dekat employee ni tak ada customer ID dan dekat customer ni tak ada employee ID. Jadi table ni dia tak ada hubungan. Okay, dia tak ada apa-apa hubungan. So kita biarkan dia macam ni. Okay, so ini dia. Ini macam mana cara saya buat daripada table. Okay, daripada table ni saya hasilkan gambar ini, iaitu gambar yang ni. Okay, so gambar ni saya beritahu, gambar ni penting dalam exam memang keluar. Okay, memang keluar. Yang bawah ni pun keluar, tapi yang bawah ni saya minta jangan fokus dulu. Okay, yang ni kita buat minggu depan. Okay, nah sekarang ni apa yang awak boleh buat adalah daripada table tukarkan kepada ERD dan daripada table boleh tukarkan kepada bentuk ni, gambar ni. Itu sahaja. Okay, boleh? Alright. So, habislah kelas kita. Okay, hari ni cukup dulu sampai sini. Okay, so dekat sini, ini adalah status awak punya assignment. Masih belum hantar. Okay, Farah awak dah hantar tapi saya belum tanda lagi. Okay, sebab tu saya bagi hijau. Okay, yang hijau ni maksudnya dah hantar lah. Cuma saya belum tanda. Yang merah ni saya masih belum terima. Okay, nanti PM saya. So, kita ada lagi dua quiz lagi. Okay, dua quiz. Yang mana minggu depan kita akan buat satu lagi quiz dan minggu just before last class kita akan buat satu lagi quiz. Okay? Okay, setakat ni ada nak tanya? Sangat mudah. Okay. Kalau tak faham ERD, gambar-gambar ni tadi, awak kena rujuk bab 3. Okay, saya dah katakan awal semester dulu, bab 3 ni dia punya kunci. Sebab tu kita fokus bab 3 tu sampai midterm. Sebab apa? Bab 6 pun guna. Okay. Dan bab yang ke-5 ni pun kita guna lagi. Okay, lupa pula saya nak mention. Ada satu benda lagi. Ni kira ulang kaji lah. Ulang kaji. Okay, macam mana daripada ni, ERD ni saya nak buat skema hubungan. Relational schema, ingat lagi? Ini dalam bab 6 kan? Senang saja kan? Kita ambil je nama entity ni dan kita salin balik apa yang dia ada. Kan? Customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code dan juga country.
Kan, senang saja kan. Okey, dan jangan lupa gariskan. Okey, ni garis, kena garis. Saya tak boleh garis ni sebab notepad dia tak support garis. So, relational scheme sama. So, daripada ni awak dah boleh convert ke benda lah. Daripada table utama ni. Kan? Daripada table asal ni awak boleh tukarkan kepada 4. Okey, ini table asal. Awak boleh tukarkan dia dalam bentuk ERD. Awak boleh tukarkan dia dalam bentuk gambar ni. Iaitu ini dipanggilkan query. Query. Okey, dia panggil nama query. Q-U-E-R-Y. Ni lah, saya tulis ni. Nama dia adalah query. Query ni pertanyaan lah. Dan last kali awak boleh tukarkan juga jadual tu ke dalam bentuk ni. Relational scheme atau skema hubungan. Okey. Saya lihat dekat kuis yang sebelum ni, kuis yang ketiga, ramai yang boleh buat sebenarnya. Cuma ada sedikit mistake, itu normal lah. Okay. So next time, hati-hati. Okay, saya rasa cukup dulu sampai sini. Okay, video ada rekod ni. Nanti bila dah selesai proses, saya akan upload di YouTube dan saya akan share di dalam grup. By the way, jangan lupa tick attendance di Edmodo. Okay, Edmodo tick attendance. Dan saya rasa sampai sini dulu. Okey, kalau ada pertanyaan, kita bincang di grup. Okey. Alright, so last look. Okey, ada tak pertanyaan? Okey, selepas midterm, minggu berapa yang kita belajar sekarang? Ini minggu ke berapa lah? Ini adalah minggu yang ke-10. Kita dah minggu yang ke-10. Minggu depan, minggu ke-11, minggu lagi satu adalah minggu terakhir. So, saya memang plan bab 5 ni kita ambil 3 minggu. Okey. Sekarang kita minggu ke-10. Okey, tak apa. Thank you. Okey, sampai sini dulu. Okey, saya stop presenting dan okey, terima kasih sebab datang. Okey, jangan lupa attendance di Edmodo. Okey, dan nanti saya akan post video ni di YouTube. Okey, thank you. Sekian. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. மை போட்ட கண்